Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita bernafas di buminya dan menggerakkan hati kita untuk mengikuti pengajian ilmu fardu ain, dan sama-samalah kita muhasabah tentang kewajipan yang diamanahkan ke atas kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan dan semoga Allah sentiasa memberi petunjuk kepada kita. Amin. Okey, baik, insya-Allah kita akan sambung perbincangan minggu lepas, iaitu mengenai darah yang keluar melebihi 15 hari, yang mana darah tersebut bersambung antara hari ke-15 dan hari ke-16. Dah dengar ke suara? Okey. Jadi nampaknya ramai dah rakan-rakan kita yang dah faham cara kiraan bagaimana menentukan haid dan istihadah menggunakan kaedah tamyiz darah. Mungkin yang baru mengikuti kelas ini kurang faham lagi, tapi tak apa. Berdasarkan contoh yang kita bagi dan respon rakan-rakan yang lain, insya-Allah boleh membantu memahami sedikit demi sedikit bagaimana nak tentukan darah itu sama ada haid ataupun istihadah. Seperti yang disebut selama ini, sepatutnya kita pelajari ilmu ini sejak dari dulu lagi, ya tak? Tapi masa tu kita tidak didedahkan lagi dengan perkara seperti ini, sedangkan perkara yang sedang kita bincang ini ada dalam kitab yang telah ditinggalkan oleh ulama silam, dan kitab yang samalah pun kita nukilkan tentang permasalahan haid sekarang ini. Mungkin masa kita remaja dulu, permasalahan haid yang melebihi 15 hari ini jarang berlaku. Tetapi hari ini kita dapati ramai yang mengalami haid yang melebihi 15 hari. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlaku sedemikian. Antaranya kemungkinan berpunca daripada ketidakstabilan hormon, iaitu gangguan hormon dalam badan. Ya tak, Dr. Mira? Gangguan hormon ataupun stres. Stres pun punca terbesar sebenarnya yang boleh mengganggu sistem semula jadi dalam tubuh kita. Ya tak? Begitu juga dengan penggunaan ubat-ubatan dan pemakaian alat mencegah kehamilan juga boleh jadilah keluar darah yang tidak menentu ataupun pramenopause. Sekarang ni kita tengok orang yang mula nak menopause juga mengalami gangguan haid seperti haid yang tidak menentu. Dia tidak lagi regular setiap bulan seperti sebelum ini. Ada yang mengalami haid yang berpanjangan ataupun turun darah yang banyak. Dan bila semakin berusia, biasanya penyakit yang dah lama bersarang memunculkan diri seperti fibroid dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini,
fibroid juga boleh mengganggu aliran darah yang keluar daripada seseorang. Ya tak, Dr. Mira? Cuba terang sikit Dr. Mira kaitan penyakit ni dengan darah yang keluar berpanjangan. Fibroid dia menyebabkan ada ketebalan pada dinding rahim. Satulah. Sebila dinding rahim tu jadi tebal, jadi banyaklah benda yang nak kena buangkan. Sebila banyak, dia ambil masa untuk rahim tu untuk keluarkan semua darah tu. Jadi that's why dia jadi berpanjangan. Satu, dia akan mempengaruhi hormon juga. Sebila hormon dia tak balance, dia akan bleeding dia tu dia tak boleh nak stop. Satu lagi sebabnya dia kacau dengan sistem aliran darah. Maksudnya yang supply dekat fibroid tu adalah sistem darah yang lain. Tapi bila dalam rahim tu rahim tu ada sistem darah yang lain, jadi berkecamuk lah. Jadi that's why macam tu. Ya, itu antaranya lah. Sebab itu kita dapati orang yang semakin berusia, terutamanya yang ada penyakit fibroid lah. Biasanya haid dia tu tidak menentu. Ada yang keluar banyak dan sebagainya. Ya dah. Walaupun pelbagai faktor yang menyebabkan keluarnya darah yang berterusan ini, kaedah fiqh tidak mengambil kira punca berlaku sedemikian. Yang penting kena ikut kaedah yang betul, macam mana nak tentukan darah sama ada haid ataupun istihadah sekiranya darah yang keluar itu melebihi 15 hari. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, ada yang memberi penerangan yang salah tentang haid yang melebihi 15 hari ini. Jadi kita bincang ini supaya kita dapat membetulkan salah faham tentang kiraan haid dan juga istiadah kubra ini. Dr. Mira pun bolehlah guna dalam bidang perubatan, maknanya kalaulah ada pasien-pasien yang keluar darah berpanjangan itu, selain daripada teori perubatan, boleh selitkanlah kaedah fiqh ini. Itu. Okey, hari ini ramai yang tidak berapa minat mengikuti kelas yang membicarakan tentang haid ini. Mungkin kerana beranggapan tidak ada kaitan dengan diri sendiri dan sebagainya. Tetapi ketahuilah sahabat semua dan adik-adik bahawa ilmu ini merupakan ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh semua orang. Bila ilmu fardu ain ini tidak habis dipelajari, macam mana kita nak pastikan ibadat-ibadat kita yang lain itu sempurna dan diterima oleh Allah? Sebab ilmu haid ini berkait rapat dengan ibadat kita yang lain, seperti solat, puasa, haji, umrah, ya tak? Cerai rujuk pun dia akan kembali kepada haid. Begitu juga ada sabitan dengan hukum faraid. Faraid itu pun ada kaitan dia dengan haid ini juga. Jadi kita belajarlah sekurang-kurangnya bagi yang seusia, kita dapat refleksi balik untuk kita. Sebab kita bimbang, andai tersilap dalam menangani permasalahan haid ini, kemungkinan kita beribadat dalam waktu haram dan kita termis beribadat dalam waktu suci. Contoh seperti mana yang kita selalu ulang, iaitu lambat mandi wajib dan kita tidak mengkodokkan ibadat yang sepatutnya kita tunaikan, iaitu jika kita mandi wajib pada waktu asar contohnya. Bila kita mandi wajib pada waktu asar, kita kena qada solat zuhur kita. Walaupun kita tahu waktu zuhur tadi masih ada darah. Walaupun kita kata dah masuk waktu asar,
masih ada darah. Tetapi bila ada lagi waktu untuk kita menunaikan solat asar itu, kita baru mandi ketika itu, maknanya kita kena qada sekali solat yang kita tidak tunaikan pada waktu zuhur itu. Begitu juga jika kita mandi pada waktu isyak, kena qada waktu maghrib. Jadi dalam usia sebegini amatlah sesuai kita buat refleksi masa lalu kita. Andai ada berlaku seperti yang kita sebut tadi, kita masih ada peluang untuk mengqada semula, terutama solat. Tetapi jika kita lambat menerima ilmu sebegini, sedangkan dengan usia dan kesihatan yang tidak mengizinkan, macam mana kita nak guna tenaga kita ni untuk lakukan semua itu, terutamanya qada solat. Ya tak? Jadi kita dapati ramai yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Tidak ramai yang boleh menerangkan bab ini dengan betul. Baru-baru ni pun kita dikejutkan dengan berita bahawa ramai para asatizah yang menerangkan kaedah yang salah dalam menyelesaikan istihadah kubra ini. Kak Nur namakan permasalahan haid ini yang melebihi 15 hari ini sebagai istihadah kubra. Dan juga kita sebut istihadah satu lagi itu sebagai istihadah sugra. Istihadah sugra ini ialah darah yang keluar dalam tempoh minimum suci 15 hari. Dan darah yang keluar tidak mencukupi 24 jam. Itu yang dikatakan istihadah sugra. Cara penyelesaiannya mudah. Walaupun darah keluar, tapi kita tetap kena solat waktu itu. Jadi kalau kita tengok di sini contoh. Kita ambil contoh seseorang yang telah suci pada hari ke-8. Contohnya dia datang haid 8 hari dan hari ke-9 bermula waktu suci. Sepatutnya suci paling minimum baginya adalah 15 hari. Jadi bermula hari ke-9 itu waktu suci dia. Sehinggalah hari ke-23. Jadi 9 bermula pada hari ke-9, 15 hari waktu suci dia sekurang-kurangnya. Jadi bila berlaku keluar darah sama ada hari ke-16 ataupun 17, 18, 19 tu, itu dikira sebagai istihadah sugra. Itu dia. Maknanya kita dah tahu dah sebab dia berlaku dalam tempoh minimum suci 15 hari. Manakala istihadah kubra pula, iaitu apabila darah keluar pada hari ke-15 dan bersambung dengan hari ke-16. Itu istihadah kubra yang mana cara kiraan haidnya adalah menggunakan kaedah tamyiz dan kaedah adat yang akan kita kupaskan nanti. Macam mana kita nak tentukan haid dan juga istihadah. Itu dia. Jadi ramai yang guna kaedah takwim dalam menyelesaikan masalah haid yang melebihi 15 hari ini. Sebagaimana yang kita sebut minggu lepas. Cara pengiraan haid ada 3. Iaitu yang pertamanya takwim, yang keduanya tamyiz dan yang ketiganya adat. Itu ada 3 sebenarnya. Tetapi kita tengok di sini kaedah takwim hanya boleh digunakan pada darah yang keluar 15 hari ke bawah. Maknanya dalam tempoh 15 hari sahaja. Contoh darah keluar dalam tempoh 15 hari itu semua dikira sebagai haid. Sama ada darah itu keluar sehingga hari ke-10, sehingga hari ke-14 ataupun sehingga hari ke-15. Semuanya dikira haid. Tetapi kalau darah keluar melebihi 15 hari,
dan hari yang ke-15 dan hari yang ke-16 itu bersambung, maka kita tak boleh guna kaedah takwim ini. Kita kena guna kaedah tamyiz yang akan kita bincangkan nanti. Kaedah tamyiz dan juga kaedah adat. Kalau tak boleh guna tamyiz, kita akan guna adat. Itu dia. Jadi kebanyakan yang kata salah, kaedah salah tadi tu, apabila ada orang tanya, sekiranya darah keluar berterusan melebihi 15 hari. Ada ustazah yang memberi jawapan 15 hari haid, 15 hari lagi tu bermula pada hari ke-16 tu istihadah. Ini kalaulah mereka memberi jawapan itu yang boleh dilihat ataupun didengar oleh ramai penonton. Orang TV macam mana. Itu dia. Jadi itu kaedah yang salah. Jadi bukan Kak Nur nak kata Kak Nur ni orang yang pandai dan merendahkan orang lain. Bukan. Kak Nur pun akui Kak Nur ni bukan orang pandai sangat. Cuma pernah belajar bab ni. Jadi bolehlah terang sikit-sikit macam mana nak kira menggunakan kaedah tamyiz dan adat. Mungkin ada yang kata, ambo sungguh benar Nur ni. Tua-tua apa nak ajak join kelas haid lagi. Tua dah, tak ada haid dah pun. Itulah mungkin barangkali kata-kata bila Kak Nur ajak join bicara tentang darah ini. Ke mana Kak Po? ada yang beritahu gitu. Kamu tahu? Mana Kak Po senyap masuk ke? Dengar. Kita dah maklum lah. Tak apa lah, tapi ramai di sini masih berkhidmat. Bolehlah nak kawan nak murid. Macam kita beritahu Kak. Ya. Okey. Baik, kita kembali ke permasalahan haid yang melebihi 15 hari. Apabila ini berlaku, maka kita wajib menggunakan kaedah tamyiz, iaitu membezakan darah kuat dan darah lemah. Jika tak dapat ditamyiz, contoh luput syarat tamyiz, baru kita boleh guna kaedah adat. Kita tak boleh mendahulukan kaedah adat. Selagi boleh tamyiz, iaitu boleh kenal darah kuat dan lemah, maka kaedah tamyiz mesti diutamakan. Ini pun orang salah faham juga. Jadi Kak Nur ulang sekali lagi, kalaulah darah itu boleh ditamyiz, maka mesti guna kaedah tamyiz. Kalau tak boleh guna tamyiz, maknanya tak boleh beza antara darah kuat dan lemah, barulah boleh guna kaedah adat. Kaedah adat ni apa? Kaedah adat ini ialah kita kena rujuk kepada adat haid kita yang terakhir. Adat kita yang terakhir tu sebelum keluar darah yang melebihi 15 hari yang kita sedang alami ni. Jadi bila tak boleh tamyiz, barulah kita boleh guna kaedah adat. Jadi kita lihat adat haid kita bulan yang lepas ataupun hak yang terakhir dulu. Berapa haid berapa hari, suci berapa hari. Itu maksud guna kaedah adat. Okey, sebelum kita menyelesaikan contoh-contoh darah yang keluar dari seseorang wanita tu, kita tengok dulu syarat tamyiz. Syarat tamyiz ni kena faham betul-betul lah. Bila kita nak selesaikan menggunakan kaedah tamyiz, kena tahu apa dia syarat tamyiz. Itu dia. Okey, jadi syarat yang pertama, darah kuat tak boleh melebihi 15 hari. Yang kedua, darah kuat juga tidak boleh kurang daripada 24 jam. Dan darah lemah mesti tidak kurang daripada 15 hari jika dia keluar berterusan. Ini formula haid yang kena ingat macam mana nak tentukan haid kan. Formula haid tu ada 5 tu.
Yang ketiga tu, darah lemah yang nak jadi istihadah tu, dia mesti kalau dia bersambung, maksudnya bersambung itu mungkin bukan darah lemah saja, mungkin diselangi dengan darah kuat. Jadi dia mestilah darah lemah ini tidak kurang daripada 15 hari. Barulah dia boleh dikatakan istihadah. Itu maksud dia. Kalau mungkinlah orang baru ni tak berapa faham lagi dah. Nanti kita tengok contoh, kita tengok respon-respon. Jadi dari situ kita belajar macam mana kita nak tamyizkan darah. Jadi kalau kita tengok ketiga syarat tamyiz ni sebenarnya merupakan formula haid. Formula haid ada 5. 5 ingat tak? Hai ingat tak formula haid? Ada ke tak tahu tu? Ada. Ingat ke tak? Kak Poh ingat tak formula haid? 2 lagi apa benda? 2 lagi. Ni 3 Ingat lupa. Ingat lupa. 2 lagi tu dia mestilah tidak didahului oleh kelahiran kan? Dan juga darah itu mesti keluar daripada wanita yang telah berusia 9 tahun Qamariyah. Tu. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, sebab apa kita guna formula haid tadi mengenai darah kuat itu? Kerana darah kuat ini akan dikira sebagai haid. Maka formula itu jugalah kita guna pakai dalam keadaan ini. Kalau darah itu tidak cukup syarat tamyiz, maka luputlah syarat tamyiz. Bila tidak boleh tamyiz, baru boleh berpindah kepada kaedah adat. Kaedah adat ni kita kediam dululah, kita tinggal dulu. Kita bincang kaedah tamyiz. Kita tengok contoh. Kita tengok syarat luput tamyiz ni. Contoh, seseorang itu keluar darah hitam 16 hari. Luput tak syarat tamyiz dia? Darah hitam saja 16 hari. Ada tak apa dia ni? Tadi kita tengok kan? Lebih daripada 15 hari tak? Lebih 15 hari. Lebih daripada 15 hari. Bermakna luput syarat tamyiz. Jadi bila luput, tu faham tak tu? Maksud lupus tu apa maksud? Bukan luput tarikh tu. Habis dah syarat dia. Luput tak boleh pakai. Tak boleh pakai istihadah lah. Bukan tak boleh pakai istihadah. Kita tak boleh guna kaedah beza darah. Maksud lupus tamyiz maksudnya tak boleh pakai kaedah tamyiz. Ya. Jadi bila tak boleh pakai kaedah tamyiz, kita boleh kena guna kaedah adat. Tapi kita kaedah adat kita tak mau belajar lagi, takut bolok. Kita belajar dulu mengenai kaedah tamyiz dulu. Ya tak? Okey, tadi contoh dia 16 hari hitam. Maknanya dah lah tak ada darah merah, sebab bila sewarnanya, macam mana kita nak bezakan darah kuat dengan darah lemah? Ya tak? Tak boleh nak beza. Sebab bila nak beza, dia mesti ada sekurang-kurangnya 2 kategori darah. Satu kuat dan satu lemah. Ni kuat saja. Dah lah kuat saja. Lebih pula hari daripada 15 hari. Jadi luput syarat tamyiz. Itu dia. Okey. Ataupun kita tengok tadi. Darah kuat ada. Darah lemah pun ada. Tapi darah kuat melebihi 15 hari. Contoh kita tengok seseorang itu keluar darah 5 hari merah, tapi 16 hari hitam. Boleh beza tak darah tu? Merah dengan hitam boleh beza, ya tak? Tetapi hitam itu yang nak dijadikan haid itu dah lebih daripada 15. Maknanya luput syarat tamyiz. Faham ke tak setakat ini? Kawan-kawan dan adik-adik semua? Bagaimana kita nak tamyiz darah ni?
Darah merah apa tadi? Darah merah 5 hari. Darah merah 5 hari, darah hitam 16 hari. Okey, boleh. Jadi, apabila ada dua warna, mesti kita nak gunakan hitam itu sebagai haid, kan? Sebab darah hitam itu lebih kuat daripada darah merah. Tetapi darah kuat tu lebih 15 hari. Jadi tak boleh guna tamyiz. Okey, boleh faham ke tak? Kalau tak faham tanya lalu ni sebab bimbang kita pergi kau jauh kat gi kau susah tak nampak. Kena faham dulu sini. Jamaah baru masuk dah tahu lagi tu. Izzy, dah dengar pun daripada awal ni. Baru masuk sebab ada program dah. Nak kena kait balik dengan 3 syarat tadi ni. 3 syarat nak tamyiz tadi tu. Okey, Sekarang dia datang kat hitam 6 hari. Jadi berlawanan dengan syarat ketiga tu. Cuba non kaitkan balik soalan dengan syarat ketiga tu. Okey. Syarat tamyiz tu kita kena pegang lah. Kita kena pegang syarat tamyiz tu. Yang pertama tadi darah kuat. Darah kuat yang akan kita kira dia sebagai haid itu mesti tidak lebih daripada 15 hari. Yang pertama. Yang kedua, darah kuat pun apabila kita nak kira dia sebagai haid, dia tidak boleh kurang daripada 24 jam. Sebab kalau kita kembali kepada syarat haid kan, kalau darah tidak cukup 24 jam, kita tak boleh kata dia sebagai haid kan? Okey, faham tak tu? Jadi, dalam masalah ini, syarat tamyiz, kita nak bezakan darah itu, maknanya darah kuat yang akan dikira sebagai haid itu, mestilah dia tidak boleh melebihi 15 hari. Sebab kalau lebih daripada 15 hari, bukan haid. Haid tidak ada. Yang paling maksimum hanya 15 sahaja. Okey. Yang kedua tadi, darah kuat itu dia tidak boleh kurang daripada 24 jam. Dia mesti lebih 24 jam baru boleh dikira sebagai haid. Okey. Yang faham tak tu dua syarat tu? Orang lain faham tak? Zah faham tak Zah? Faham tak? Ma faham tak Ma? Okey. Jadi syarat ketiga tadi, bila dua dah syarat itu, bila dua syarat itu nak dikira haid, mesti kita nak tengok pula darah lemah itu yang sebagai istihadah tu kan. Jadi darah lemah ini kalau dia keluar berterusan, dia tidak boleh kurang daripada 15 hari. Cuba kita tengok masa suci kita. Masa suci kita, dia tidak boleh kurang daripada 15 hari kan? Kan? Masa suci sekurang-kurang 15 hari. Ya. Jadi bila nak kira istihadah pun sama. Istihadah mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Kalau kurang tak boleh. Okey, boleh faham tak tu? Kita tengok contoh seterusnya. Contoh luput syarat tamyiz ni. Okey. Kita tengok seorang wanita tu hari pertama dia keluar darah hitam 20 jam sahaja. Selepas itu diikuti dengan darah merah selama 30 hari. Adakah dia memenuhi syarat tamyiz ataupun luput syarat tamyiz? Semula. Okey. Seorang wanita dia
dia keluar darah hitam dia 20 jam sahaja. Diikuti dengan darah merah 30 hari. Nampak tak kat mana luput syarat tamyiz tu? Kurang 20 jam. Tu. Sebab 20 jam je darah kuat dia. Jadi tak cukup lah syarat tamyiz. Orang lain boleh ikut tak ni? Boleh follow tak? Nak kena slow lagi nak. Apa-apa lambat kena faham dia. Lambat. Sebab kita nak kita tengok formula dia tu. Kita lambat. Jadi kita lambat. Kena faham. Okey. Formula tu baik dengan soalan tu. Dua lapis. Kerja dua lapis ni otak slow. Slow. Okey. Slow. Yang tadi tu Num beri contoh syarat tamyiz yang pertama. Yang tadi kan 5 hari merah 16 hari hitam tu. Itu syarat tamyiz yang pertama, iaitu darah kuat mesti tidak lebih daripada 15 hari. Jadi kita tengok yang contoh tadi tu 5 merah 16 hitam, maknanya 16 tu kan melewati 15 hari. Jadi itu luput syarat yang pertama. Faham? Dan kita tengok syarat tamyiz yang kedua, darah kuat dia mesti melebihi 24 jam. Jadi contoh kita buat di sini 20 jam sahaja darah hitam. Cukup tak syarat tamyiz tu? Tak cukup. Tak cukup sebab dia 20 jam saja, sedangkan darah merah itu mesti lebih daripada 24 jam. Jadi kedua-dua contoh ini menunjukkan dua syarat tamyiz tadi. Okey, boleh faham ke tak? Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. Katakanlah tadi macam Kak Nur kata darah kuat dia 24 jam. Lepas tu dia darah merah dia berapa dia Kak Nur? 20 hari. Contoh tadi. Jadi luput tamyiz. Tapi dia sebab merah tu kan kira darah salah satu sifat haid juga. Okey. Kita tengok. Kalau merah dengan hitam, mana yang lebih kuat? Tapi dia memang Kak Nur kata tadi, dia lepas tu dia keluar pula darah merah. Betul. Lepas tu dia kira haid tau. Dia tak kira haid lah. Sebab kalau lah misalnya cukup syarat, contoh 7 hari hitam, 20 hari